Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan F1L yang terdiri daripada saya, Wan Muhammad Fakrullah bin Wan Hanafi dan Wan Muhammad Syahir bin Wan Zaidi akan membentangkan tentang tugasan 3 kursus penulisan akademik kod GWCP 1042. Hari ini kami akan menganalisis satu artikel ilmiah dari segi keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Baiklah, dengan merujuk poster infografik yang berikut, secara umumnya, keutuhan wacana merujuk kepada suatu bentuk penulisan yang mempunyai kaitan antara bahagian koheren dan kohesi. Keutuhan wacana terhasil sekiranya suatu wacana itu tersusun dengan teratur dan berurutan. Keutuhan wacana merupakan aspek penting dalam menentukan sesuatu satuan itu dianggap sebagai wacana atau hanya merujuk kepada kumpulan ayat yang tidak teratur atau tersusun dengan baik. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan fonologi dan juga keutuhan gramatikal. Baiklah, yang pertama sekali ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan jalinan makna antara ayat dengan ayat. Terdapat 2 jenis bentuk hubungan semantik, iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana terbahagi kepada 5, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, serta hubungan memperkuatkan isi. Merujuk kepada artikel, terdapat contoh hubungan sebab dan akibat, iaitu selain gangguan emosi, terdapat juga masalah biologi seperti masalah kesihatan, fizikal dan fungsi neurologi murid. Akibatnya, kesihatan murid terjejas seperti penyakit keturunan, asma, sinusitis, sawan, kecacatan, alat artikulasi dan sebagainya sering menjejaskan minat dan tumpuan murid terhadap pelajaran. Merujuk kepada ayat tersebut jelas menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Seterusnya, hubungan sebab dan tujuan. Contohnya, pelbagai usaha telah dan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah bagi merangka program kecemerlangan murid. Contohnya kelas intervensi awalan membaca dan menulis, program literasi dan numerasi Linus dan program bimbingan membaca dan menulis. Melalui program-program yang dirancang ini diharapkan dapat membantu serta memenuhi keperluan murid-murid. Program pemulihan merupakan satu pendekatan bagi mengatasi murid-murid yang mengalami kelemahan kemahiran tertentu. Berdasarkan ayat tersebut, jelas menunjukkan antara hubungan sebab dan tujuan. Seterusnya ialah hubungan sebab dan hasil. Contohnya, keupayaan membaca dan menulis merupakan suatu kemahiran yang menjadi punca atau asas
dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam pelbagai disiplin ilmu di sekolah. Pencapaian dan kebolehan yang tinggi dalam kemahiran membaca dan menulis pasti dapat meningkatkan penguasaan pembelajaran murid dalam bahasa Melayu dan mata pelajaran lain. Berdasarkan ayat daripada artikel tersebut, jelas menunjukkan hubungan sebab dan hasil. Seterusnya, hubungan latar dan kesimpulan. Contohnya, penekanan dalam konsep kepelbagaian kecerdasan serta perbezaan individu murid menjadikan pendidikan pemulihan sebagai pilihan dalam membantu mereka agar berjaya mencapai matlamat kehidupan dan kejayaan sistem pendidikan negara. Sehubungan itu, pemulihan merupakan satu pendekatan yang berbeza daripada kelas biasa dalam sistem persekolahan kebangsaan. Berdasarkan ayat daripada artikel, jelas menunjukkan hubungan antara latar dan kesimpulan. Akhir sekali ialah hubungan memperkuatkan isi. Contohnya, permasalahan murid-murid Lembang amat merisaukan bukan sahaja ibu bapa tetapi juga masyarakat dan kerajaan. Masalah pencapaian yang rendah atau masalah pembelajaran murid kebiasaannya dipengaruhi oleh faktor psikologi, biologi dan persekitaran. Berdasarkan ayat daripada artikel, jelas menunjukkan hubungan memperkuatkan isi yang telah dinyatakan itu tadi. Beralih pula kepada bentuk hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana yang terbahagi kepada dua, iaitu kesatuan tajuk atau topik dan hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Contoh bagi kesatuan tajuk atau topik merujuk pada artikel ialah membaca merupakan salah satu sumber pengetahuan dan asas pembentukan diri ke arah memperoleh ilmu pengetahuan. Tujuan membaca bagi memahami teks yang dibaca dan kandungan teks memberi makna kepada pembaca. Berdasarkan ayat tersebut, jelas menunjukkan hubungan antara kesatuan tajuk atau topik, iaitu topik tentang membaca. Kemudian, hubungan sosial antara penutur dengan penulis. Contohnya, apakah masalah kemahiran membaca bahasa Melayu dalam kalangan murid di sekolah rendah dan di luar bandar? Murid tidak dapat memahami maksud ayat yang dibaca dengan baik. Kedua-dua penutur dapat memahami maksud yang ingin disampaikan meskipun orang lain tidak dapat memahami maksud tersebut dengan baik. Oleh itu, jelaslah menunjukkan hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana tersebut. Terdapat 7 jenis hubungan yang membentuk keutuhan leksikal seperti berikut. Yang pertama, jenis hubungan antonim. Yang kedua, jenis hubungan sinonim. Yang ketiga, jenis hubungan hiponim. Yang keempat, jenis hubungan homonim. Yang kelima, jenis hubungan pengulangan kata yang sama. Yang keenam, jenis hubungan kolokasi. Dan yang terakhir, jenis hubungan unsur bersambut.
Jenis hubungan antonim. Contoh ayat yang terdapat dalam analisis artikel yang telah kami sediakan ialah: sehubungan itu, pemulihan merupakan satu pendekatan yang berbeza daripada kelas biasa dalam sistem persekolahan kebangsaan. Jenis hubungan yang seterusnya ialah sinonim. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel yang telah dianalisis ialah: pengaruh faktor-faktor yang tertentu mewujudkan masalah dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis murid. Kelemahan menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid berasa rendah diri dan masalah disiplin diri merosot. Seterusnya, jenis hubungan hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Contoh ayat yang telah dianalisis dalam artikel tersebut ialah: ketidakupayaan ini dikesan semasa murid memegang pensel dengan cara yang tidak betul. Akibatnya, murid tidak dapat menulis garis perkataan dengan tepat serta mencampur aduk huruf besar dengan huruf kecil dalam satu ayat. Hubungan jenis homomim. Homomim merupakan kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Dua contoh ayat yang terdapat dalam artikel yang telah dianalisis ialah: ayat pertama, responden bersetuju bahawa permasalahan membezakan huruf kecil dan huruf besar berpunca daripada masalah mengecam abjad dengan keputusan masalah kedua tertinggi. Ayat yang kedua ialah: ibu bapa tidak sepatutnya mengecam guru di sekolah sekiranya anak mereka masih lambat untuk membaca. Kata yang sama dalam kedua-dua ayat ini ialah mengecam. Mengecam dieja sama tapi mempunyai makna yang berlainan. Mengecam dalam ayat pertama bermaksud mengenali sesuatu atau perkara, manakala mengecam untuk ayat kedua ialah mengkritik seseorang atau sesuatu perkara. Jenis hubungan pengulangan kata yang sama. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel tersebut ialah: antara kelemahan murid dalam kemahiran lisan adalah seperti salah membunyikan huruf yang seakan-akan sama bentuknya, membunyikan huruf tertentu, keliru membunyikan nama huruf yang seakan-akan sama. Kata yang sama dalam ayat ini ialah huruf yang diulang sebanyak 3 kali. Jenis hubungan kolokasi. Kolokasi merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel yang telah dianalisis ialah: selain itu, penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik bersesuaian dengan tahap kebolehan perkembangan intelek murid semasa merencanakan isi. Pelajaran dapat merangsangkan minat murid dan bermotivasi untuk terus belajar. Bahan bantu mengajar hendaklah digunakan secara optimum dalam menghasilkan pembelajaran bermakna dan meninggalkan kesan positif dalam murid. Baiklah, saya akan meneruskan dengan keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Contohnya hubungan antara ayat penyata dan ayat tanya.
Ayat ini terdapat dalam analisis artikel yang kami lakukan. Ayat penyata berupa tinjauan deskriptif reka bentuk kajian ini. Ayat tanya, reka bentuk kajian ini berupa tinjauan deskriptif? Perbezaan antara kedua-duanya wujud melalui nada suara semasa penutur menuturkannya. Unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula mengenai keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merujuk kepada wacana yang berkualiti dari segi binaan tata bahasa dan dapat dilihat berdasarkan penggunaan penanda gramatik seperti kata hubung, kata rujukan serta peluburan dan penggantian. Kata hubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan. Kata hubung berfungsi sebagai penghurai. Contohnya seperti, seterusnya, selain itu, pada sudut yang lain, sementara itu dan sebagainya. Contoh ayat berdasarkan artikel ialah sementara itu, kemahiran menulis merupakan suatu budaya intelek yang saling melengkapi antara kemahiran membaca dengan menulis. Merujuk kepada ayat tersebut, sementara itu merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penghurai dalam ayat tersebut. Kata hubung juga berfungsi sebagai pengembang idea. Contohnya untuk, seperti, dan, tetap, kerana dan lain-lain. Merujuk kepada artikel, terdapat contoh kata hubung yang digunakan iaitu seluruh warga pendidik bahasa Melayu mesti mempunyai komitmen serta kekuatan untuk menghadapi cabaran dan seterusnya memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran pengajaran bahasa Melayu sebaik mungkin. Berdasarkan ayat tersebut, jelas menunjukkan penggunaan kata hubung sebagai pengembang iaitu untuk, serta, dan. Akhir sekali, kata hubung juga berfungsi sebagai penambahan seperti sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, tambahan lagi dan lain-lain. Contoh ayat, tambahan lagi, kesabaran serta ketekunan guru amatlah penting bagi membentuk amalan membantu murid yang lembam untuk berjaya. Berdasarkan ayat daripada artikel tersebut, jelas menunjukkan kata hubung yang berfungsi sebagai penambahan iaitu tambahan lagi. Seterusnya, kata rujukan pula merujuk kepada kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda hidup seperti manusia dan juga benda bukan hidup. Contoh kata ganti nama ialah saya, dia, mereka, itu, ini dan lain-lain. Contoh ayat, pengumpulan data adalah berdasarkan edaran soal selidik yang merangkumi bahagian latar belakang murid-murid.
masalah kemahiran membaca, masalah kemahiran menulis dan juga persepsi murid terhadap pengajaran guru mereka. Berdasarkan petikan ayat daripada artikel tersebut, jelas menunjukkan kata rujukan yang digunakan iaitu mereka yang merujuk kepada kata ganti nama bagi murid-murid. Seterusnya, peluburan dan penggantian berperanan bagi mengelakkan berlakunya pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan. Contohnya, responden bersetuju terdapat masalah untuk mengenal pasti tanda baca dengan betul semasa menghasilkan penulisan min 3.42 sisihan piawai 0.80, manakala kegagalan responden menguasai kemahiran mekanikal menulis menyebabkan murid tidak dapat menulis sesuatu. Latihan penulisan yang baik min 3.40 sisihan piawai 0.83. Berdasarkan ayat tersebut, manakala merupakan peleburan dan penggantian bagi mengelakkan daripada ayat tersebut berlakunya secara berulang kali dalam menyampaikan sesuatu maklumat yang diberikan. Seterusnya, kejelasan merujuk kepada gaya penulisan yang mudah difahami, ringkas, jitu, tidak berpotensi untuk disalah tafsirkan serta mempunyai koheren dan kohesi dalam penulisan tersebut. Tautan atau kohesi ialah keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana bagi menghasilkan wacana yang mantap. Keserasian hubungan ini biasanya dilihat melalui hubungan antara perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan, frasa atau ayat lain yang terdapat dalam wacana tersebut. Kohesi juga merujuk kepada rangkaian idea yang dijalin rapi sehingga menjadi sepadu. Contohnya, pengajaran bahasa Melayu seharusnya disampaikan dalam pendekatan yang lebih menarik dengan kepelbagaian bahan bantu mengajar serta kaedah pengajaran yang menarik dan mampu memperkembang lagi keupayaan kemahiran membaca dan menulis murid. Kepelbagaian kaedah ini dapat membantu murid tidak cepat bosan dan penat semasa proses pembelajaran berlaku dalam bilik darjah. Berdasarkan ayat tersebut, kedua-dua ayat tersebut mempunyai tautan atau kohesi dan dianggap sebagai wacana. Runtutan atau koheren pula merujuk kepada kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan sesebuah teks itu bermakna. Koheren merupakan asas pembinaan wacana kerana sesuatu teks dianggap sebagai wacana sekiranya mempunyai makna. Contohnya, penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik bersesuaian dengan tahap perkembangan intelek murid semasa merancangkan isi pelajaran dapat merangsang minat murid dan bermotivasi untuk terus belajar. Bahan bantu mengajar hendaklah digunakan secara optimum dalam pembelajaran agar dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan dapat meninggalkan kesan positif dalam diri murid. Berdasarkan contoh petikan artikel tersebut, jelas menunjukkan kesinambungan idea dengan penerangan ringkas mengenai bahan bantu mengajar diikuti dengan kesan
penggunaan bahan bantu mengajar dalam ayat tersebut. Kesinambungan ini menjadikan ayat tersebut bertaut antara satu sama lain untuk membentuk wacana yang bermakna. Rujukan. Apa itu rujukan atau reference? Rujukan atau reference ialah senarai rujukan yang diberikan di akhir sesuatu penulisan atau karangan ilmiah. Senarai ini hanya menyenaraikan rujukan yang telah digunakan dalam bentuk citation. Sebagai contoh, jika Adam 2010 digunakan dalam karangan anda, perlu disenaraikan dalam reference atau rujukan untuk penulisan dalam bahasa Melayu. Dalam rujukan, mesti mengikut format APA. Apa itu format APA? APA atau lebih dikenali sebagai American Psychological Association Referencing Style ialah gaya rasmi dalam menyenaraikan sumber rujukan dan citasi. Versi terkini yang digunakan ialah APA Style 7 Edition.